Oke, sekarang ni kita duduk di mana, Pak? Di Museum Regimen 10 Parti Komunis Melaya. Jadi Di sini di kampung dia nama Kampung Culapon ke-12 lah. hari ni Pak nak bawa mari tengok museum lama zaman apa komunis dulu. Gitu. Jom masuk dalam dah. Pertama-tama saya nak perkenalkan galeri ini, bagian buku-buku yang ditulis oleh pemimpin-pemimpin kami lah. Sebab bagi pihak kami menganggap bahawa sejarah yang ditulis oleh baik pihak penjajah ataupun oleh pihak kerajaan banyak yang tidak betul dengan keadaan sejarah. Jadi kami cuba menulis sejarah dari segi kami sendiri. Jadi yang menulis buku ni adalah Chin Peng, ada Abdullah Sidi, ada Rashid Maidin, Suryani, Abu Samah, dan Ibrahim Cik, pun ada juga Kamarul Zaman Teh, iaitu orang Melayu pertama yang dijatuhkan hukuman mati selepas darurat diumumkan. Kamarul Zaman Teh. Kemudian ada lagi lah orang-orang lain lagi yang ada diletakkan di sini. Ada setengah lagi mereka ada menulis buku tapi kami tak ada letak di sini. Boleh dikatakan hampir setiap orang pemimpin kami dan juga setengah lagi kadang-kadang dan anggota biasa dari kami yang berkemampuan, mereka berusaha menulis dengan tujuan untuk memberikan satu gambaran alternatif lah kita kata, yang tidak sama mungkin dengan yang ditulis oleh pihak kerajaan ataupun orang-orang yang pro kerajaan. Jadi terserahlah kepada pembaca yang membacanya. Sebelah ni nampaknya ada gambar-gambar deh. Ini kami letakkan gambar-gambar anggota Regimen ke-10. Dari pemimpin sampai ke kader-kader dan prajurit-prajurit biasa. Mungkin ada setengah-setengah yang tercecer lagi, tapi boleh dikatakan 90% lebih lah ada dalam di sini. Dan setengah-setengahnya mungkin sudah meninggal dunia kerana umur sudah lanjut. Ada setengahnya masih ada lagi lah. Tapi boleh jumpa lagi ke? Yang ada di dalam kampung boleh jumpa. Kalau di kampung ni berapa? Sebab anggota-anggota ni ada setengahnya sudah meninggal dunia dah. Ada setengahnya balik ke Malaysia atas perjanjian Damai Hak Jai dulu. Kebanyakannya dulu memilih untuk menetap di Thailand. Ini buku-buku yang kita kata buku-buku teori Parti Komunis Melaya yang patut dipelajari oleh anggota-anggota kita pada masa dulu. Ini gambar-gambar kegiatan-kegiatan semasa kita di dalam hutan. Dalam kamp kami ini ada sukan, ada latihan tentera, ada pembelajaran politik, militeri dan sebagainya. Dan juga pembelajaran kebudayaan untuk meningkatkan taraf kebudayaan anggota-anggota. Ada tarian kebudayaan, silat, dan juga gambar bagian kesihatan. Kita melakukan operasi-operasi yang kita mampulah boleh dibuat di dalam hutan. Kita ambil serba sedikitlah kegiatan-kegiatan dulu. Ini gambar mula-mula selepas perjanjian damai dijalin, Jenderal Kitty melawat kampung. Raja yang ke-9. Jenderal Kitty Ratanacaya. Ini dalam upacara kita semasa dalam hutan, dalam upacara memperingati Hari Pahlawan. Ini Tugu.
Jadi Hari Pahlawan Tentera Rakyat Melaya ni jatuh pada 1 hari bulan September. Ini adalah kuali dah. Kuali yang kita pakai dalam pasukan gerila dulu untuk menanak nasi, membuat sayur dan sebagainya. Ini alat-alat gigi. Alat-alat gigi. Alat-alat pergigian. Sebab dalam hutan masalah gigi ni mengganggu juga. Mengganggu kerja, mengganggu berbagai kegiatan lah. Sebab sakit gigi ni kadang-kadang sakit sangat juga. Jadi alat-alat dia untuk membuang itu karang dia lah apa ni kan. Cuma caranya ni cara agak lama, kita pakai macam pijak lah. Macam mesin jahit dulu tu caranya. Akan bawa masuk dalam hutan juga? Ya, dalam hutan. Ni kerusi untuk... Telefon? Ya, ada. Susah. Yang ini pakai elektrik. Pakai elektrik, dia switch dia di sini lah. Elektrik ni? Ni pakai elektrik. Ni alat-alat buang gigi. Ni alat gigi, acuan dia. Kemudian ada sikit emas untuk bungkus gigi. Ada emas bungkus gigi juga. Supaya tahan lama kan. Sahabat kita tengok yang dulu kan gigi kuning-kuning, sinar-sinar kan. Ini pun acuan untuk tekan acuan ni lah. Untuk semua peralatan gigi lah. Ini waktu semasa kita mendirikan muzium ni, setelah ada rancangan mendirikan muzium ni, jadi kita mengerahkan anggota-anggota kita waktu itu boleh mendermakan apa-apa benda yang mereka rasa boleh jadikan benda kenang-kenangan lah. Jadi banyak anggota itu mereka mendermakan barang-barang mereka. Kenapa ada bintang? Ni bintang ini sebagai kenang-kenangan kepada anggota-anggota lama kita yang menyertai perjuangan bersenjata 15 tahun. Jadi waktu mula-mula 15 tahun pertama tu mereka ada seakan-akan kita satu penghargaan lah terhadap jasa mereka dibuat. Tapi kemudian kami tak ada buat lagi lah. Ni saya nak perkenalkan pelita ni, pelita minyak ni. Ini kita buat dalam hutan. Kita ada kilang sendiri, kilang kecil dalam hutan. Jadi setiap orang akan diberikan, ini salah satu kelengkapan lah kita kata. Sebab kadang-kadang bermalam di luar kan, di luar camp kan, kita perlukan pelita ni. Jadi pelita ni dia ada tutup dia. Di dalamnya kita letak spring. Jadi sumbu dia tu boleh ditekan turun. Waktu kita buka tutup dia akan jentak naik sumbunya. Dan yang 4 segi ni kita boleh tarik pula supaya kalau ada angin tu dia tak mudah padam. Ini adalah alat-alat bagian kesihatan kedokteran. Jadi adalah serba adalah sikit-sikit tu atas kemampuan, termasuk alat-alat untuk operasi, untuk kerak tulang dan sebagainya. Ni kita buat ni untuk menghasilkan oksigen. Jadi setengah-setengah orang waktu sakit ke apa tu perlukan oksigen, walaupun tak sama dengan di hospital sekarang ni, ataupun kita kata mungkin tak kuat lah, tapi boleh menolong pesakit-pesakit kami. Alat-alat operasi boleh kata agak lengkap lah, walaupun syarat-syarat sangat susah. Syarat-syarat melakukan operasi dalam keadaan yang sangat sulit lah kita kata. Ada siap 4 belah tulen, tengok pisah gaji. Kita takut tengok. Mungkin setengah alat ni macam gergaji ni mungkin sekarang ni sudah tak pakai lah. Sebab sains sudah semakin maju kan. Tapi memang cara dulu. Kemudian tu yang itu alat periksa jantung.
periksa jantung. Periksa jantung. Hmm, Ini boleh kata sudah agak moden lah. model dah. Tapi kita jadi kejut tengok bagai-bagai ni zaman dulu ni dah ada. Ya. Gitu Setelah kita mengetahui ada alat periksa jantung yang kecil ni, kami pihak parti pun berusaha untuk membelinya di luar. Walaupun waktu itu agak mahal. Tapi zaman tu cari mana barang macam ni? Kita beli di luar, di bandar. Luar negeri. Yalah, di luar negeri ke, di Bangkok ke, di mana ke tempat kita melalui anggota-anggota kita di bawah tanah. Bagian bawah tanah membelinya, kemudian menghantar ke dalam hutan untuk pasukan. Ni sarung tangan. Sarung tangan ni sebenarnya sama dengan sarung tangan doktor waktu operasi. Cuma sekarang ni dia getah dia sudah terlalu lama kan, jadi berubah. Dah lama. Dah 30 tahun lebih kan, getah dia sudah habis buruk dah. Mula-mula cantik molek, supalah dengan doktor pakai itu. Jaya dia. Itulah sarung tangan getah tu kan. Warna putih. Warna putih ke kuning-kuningan sikit. Kita kecil-kecil kita biasa tengok ni untuk periksa darah tinggi. Darah tinggi untuk periksa darah ni, darah tinggi. Kecil-kecil dia lah tengok di hospital tu. Ini alat itu karan untuk acupuncture. Acupuncture lah. Okey, selepas kita tahu bagian-bagian elektrik yang lain, kita nak tahu bagian-bagian untuk pergi pula. Jamil dulu tu lagu mana? Tadi saya sebut kita ada kilang. Kilang. Ada kilang kecil. Kilang kecil ini tugas utama dia tentu membuat alat-alat kelengkapan persenjataan. Jadi yang paling banyak kita buat tentulah periuk api. Periuk api. Jadi ini ada berapa periuk api. Lepas tu peluru ini pun kita buat sendiri juga. Sebab kita ada mesin itu, mesin apa nama? Untuk buat alat-alat ni. Alat-alat pergi ni. Kita terutama ataupun yang mula-mula guru kita ialah 2 orang kawan Jepun, bekas askar Jepun waktu Perang Dunia Kedua dulu, yang tidak mau menyerah kepada penjajah British. Kemudian mereka berada di tepi-tepi hutan, dan ketika kami pihak Parti Komunis Melayu masuk hutan bergerila, mereka bergabung dengan kami. Awalnya ada 450 orang, tapi akhirnya tinggal 2 orang. Waktu semasa berdamai tinggal 2 orang. Sebab mati ke? Mati, banyak mati sakit. Jadi yang 2 orang ni justru juga satu dia memang dia mengaji bagian kimia, satu lagi engineering, bagian mesin. Jadi sangat sesuai dengan pembangunan kilang tentera kami lah. Jadi ini bom ada berapa jenis, macam ni bom arah. Jadi setengah-setengah bom tu kita buat berdasarkan sasaran yang kita nak ledak. Macam kalau kereta kebal, kita buat bentuk lain, kita buat besar sikit, ataupun macam mana supaya mudah disangkut. Itu ikut keperluan. Macam ni kabin, senjata kabin biasa. Cuma ini kayu dia tu, gagang kayu belakang tu kita buang, kita tukar dengan besi supaya mudah diperpanjang, diperpendek. Tapi yang di bawah ni, meriam kecil yang di bawah ni, kita buat sendiri di kilang kita. Sebenarnya mencontohi M79 Amerika. Cuma cara memakai ada beza sikit lah. Sebab
M79 tuh kilang besar negara, sedangkan kita ni kecil-kecilan dalam hutan. Kebanyakan anggota kami kata meriam kecil ni sangat berkesan, sangat mudah dipakai semasa bertempur. Ini pula. Ini lagi besar. Brand gun, satu brand gun dan satu meriam katak. Brand gun ini adalah senjata yang dirampas oleh pasukan Regimen ke-10 dalam pertempuran di Jalan Tenor di Pahang, iaitu tak lama setelah Regimen 10 didirikan. Jadi di bawah pimpinan Abdullah Sidi masa itu, mereka mengembus askar musuh dan dapat merampas brand gun ini. Brand gun ini terus kami pakai sampai tamat peperangan. Dan meriam ini kita buat sendiri. Buat sendiri pula dah. Ini buat sendiri dalam hutan. Tu peluru dia. Dua. Peluru dia. Jauh mana kalau dia bubuh untuk pakai? Boleh beberapa ratus meter. Tu. Sesuailah untuk pasukan gerila kita kata. Dan pasukan gerila dalam hutan. Dia tidak memerlukan jarak yang terlalu jauh. Ini adalah alat-alat perhubungan kami. Yalah, ataupun mudah-mudah kita kata walkie-talkie lah. Dan alat-alat perhubungan ni kita buat sendiri dalam hutan. Kita ada juruk teknik kita. Ini generator untuk memulihkan karan secara goyang pusing ginilah, ataupun kita buat cara mengayuh pun boleh. Jadi semua alat macam ini radio Philips radio Philips ni kita buang bahagian di belakang dia, kita buang bahagian bateri dia, kemudian kita tambah alat untuk memancar. Jadi gelombang menerima tu kita pakai radio. Memancar tu bahagian bateri tu kita buang, kita bubuk alat kita. Pakai alat ni dari sini boleh sampai ke Pahang. Oh, jauh. Dari sini boleh sampai ke Hat Yai. Masa perundingan damai tu kita ada bawa satu alat ni ke Hat Yai. Kemudian ada apa-apa hasil perundingan, kita terus hantar buat laporan ke markas kami dalam hutan. Pasukan Regimen 10 Parti Komunis Malaya sejak tahun 49 sampai ke tahun 89, kira-kira 40 tahun tu dalam hutan. Mesti ada alat-alat dia yang tertentu. Jadi ini adalah alat-alat untuk bagian percetakan. Jadi untuk kawan-kawan kita di dalam hutan belajar, mesti baca apa ni semua ada alat. Jadi untuk sebar keluar, kita buat risalah hantar keluar pun kita dalam hutan juga yang buat. Jadi mesin type ni ada mesin type ABC. Ada mesin type Jawi. Ada mesin type Thailand, bahasa Thai. Bahasa Thai pun ada. jadi ada 3 bahasa boleh. Ya. Lah kita nak ya, ikut keperluan kita. Atau yang Rumi untuk gitulah. Kepada penduduk-penduduk di Thailand ni kita pakai bahasa Thai. Biasa orang dulu pandai berapa bahasa? Dalam hutan dulu bahasa Melayu, yalah umumnya bahasa Melayu lah. Regimen 10 lah saya kata bahasa Melayu. Tapi ada orang yang pandai bahasa Inggeris, yang pandai bahasa Thai, yang pandai bahasa Cina dan sebagainya. Jadi mereka ni ada peranan mereka masing-masing lah. Ni alat-alat percetakan lah. Alat percetakan ni yang paling kuno lah kita kata tu. Jadi cetak skeping, ambil minyak skeping ni dawat dia. Ini macam kita cetak ni untuk pembelajaran dalam hutan. Untuk pembelajaran dalam hutan, untuk tingkatkan taraf, untuk meningkatkan
pada pokoknya untuk meningkatkan taraf kita, taraf kesedaran politik, taraf kemampuan kebudayaan dan sebagainya. Bahan-bahan pembelajaran lah kita kata. Rame orang pergi tu ada perempuan, ada belakang deh. Tino Yate deh. Ya. Ada jadi keluarga duduk sekali Ya, gitu deh. sebab kita dalam hutan bukannya setahun dua, berpuluh-puluh tahun. Terbukti 40 tahun lebih. Ini pun bahan-bahan cetakan dulu nih. Ini yang asli dulu nih. Asli belakang tu deh. Ini lagu-lagu ada. Lagu ada juga. Kita mesti ada masa perayaan menari, menyanyi, Tu kalau ada belakang. Kalau lagu-lagu macam kita lah ni gedon. Ada. Dikir ke anggota-anggota kita paling suka. Suka dikir. Dikir barak. Ni dalam hutan pakaian baju seragam semua pakai mesin jahit. Ada Ni mesin jahit. Ni cuma kita cak semula ni. Ni kita cak semula tapi ni mesin dulu. yang asli. Singa. Jadi semua kena buat ada sendirilah. Ni anggota-anggota kita buat barang-barang perhiasan daripada gading. Gading aja. Loket lah apa ni kan? Untuk perempuan gitulah deh. Ini pun gading juga. Cak moho. Ni sepit makan. Ni demo mereka buat ya. Tapi tak orang tak pakai kali untuk kenang-kenangan ya. Ni uniform ni pipe rokok yang dipakai oleh Rasid Maidin. Rokok ada. Apa uniformnya warna hijau deh? Ya, warna hijau. Cuma hijaunya kadang-kadang ikut kita beli dari kedai lah. Jadi hijaunya kadang-kadang tak serupa, ada beza sikit. Ini baju ni saya ambil. Ini baju benda-benda peninggalan Cimping. Cimping saya minta dengan mereka di Bangkok tu. Ada cermin mata dia, tali pinggang dia. Lepas tu baju batik dia dengan kasut dia. Cimping. Kaki belong ni ada. Ini kaki palsu, tangan palsu. Sebab anggota kita banyak juga yang kena bom. Ada bom periuk api musuh, ada periuk api kita sendiri pun ada. Buat meletup sendiri. Ya, kita yang pasang, kita yang terkena pun ada. Sebab periuk api ni kalau kita kata sungguhnya dia macam pisau dua mata. Siapa tempuh dia kena. Musuh tempuh dia kena. Babi tempuh dia, babi hutan tempuh dia pun kena. Kita kalau tempuh dia pun kena. Ini sudah campur. Ini sebenarnya bateri untuk cas periuk api ini. Bateri. Di dalam dia bateri. Ada api. Ini gambar, ini kamera video. Kemudian ada sedikit ala-ala kesenian. Kemudian ada lagi ini wayang gambar. Wayang gambar jenis kecil. Yang mesti letak sini. Gua tu dia segulung besar ni kan. Segulung besar Tengok dalam macam P.Ramlee tu kan. Dia pusing-pusing gitu deh. Ni tempat tubik dia. Ni nampak ni lampu dia. Lepas tu pakai lepas apa? Di luar kita pakai kain putih lah. Kain putih je. Kain putih lah. Ini enjin photostat. Enjin photostat rong lama, jenis lama. Sekarang ni tak ada dah lah, tak pakai dah lah. Ini tali video. Ni tali dia. Tu tali. Ni tali dia. Ada lagi. Jenis lama. Ni TV yang kita pakai dalam hutan. Ni untuk dalam hutan. Masa dalam hutan kita tengok ni video ni. Pakai TV ni lah.
high-tech molek. High-tech molek deh. Boleh tengok, kita pun boleh tengok TV juga lah, tapi kita rekai dulu. Ini pun alat wireless juga. Wireless. Ni motor dia. Ini alat untuk art gambar. Ambil gambar dulu kan ada filem dia kan, film dia tu kan, filem dia apa besar ke apa untuk art dia. Ada sibo. Ni alat tilang. Tilam. Ini alat tilang. Ini alat kita dalam hutan untuk buat tauhu. Tahu. Tauhu ataupun susu kacang. Ini untuk penghancur kacang. Enyeng dia ni. Ini semua alat-alat dalam hutan. Ini untuk punggah air. Punggah air. Ini alat dapur. Ini untuk memunggah barang. Ini dibuat daripada rotan. Buat ngerot. Untuk punggah barang macam-macam jenis lah. Sayur pun boleh. Boboh-boboh deh. Apa tu? Galah. Ini pun. Ni untuk simpan ni. Ni kita bubur dama kan. Ni untuk simpan. Simpan dalam tanah. Simpan dalam tanah. Kita ini kilang kita dalam hutan buat. Kadang-kadang kita ada buat sebesar ni, tong sebesar ni untuk simpan beras. Biasanya kalau kecil-kecil gini bukan untuk simpan beras lah. Semua gula lah ke apa. Beras yang kita simpan, kita pernah simpan lah 10 tahun. Boleh makan. Abuk tak naik dia. Sebab duk letak. Di sini kalau salah ada satu. Ni. Waktu kita bawa tubik ini dah 10 tahun lebih sikit dah. Sekarang ni dalam museum lebih kurang 30 tahun. Ni beras ni. Beras ni duduk dalam tanah 10 tahun. Lepas tu duduk sini pun di museum ni 30 tahun. Oh lah. Lebih kurang 40 tahun. 40 tahun dah. Tak kena gapo-gapo dia. Cuma waktu kita masak tu kerana sebab sebelum kita simpan tu kita goreng sikit keringkan dia sikit keringkan sikit itu jadi waktu kita ambil kita makan tu macam kanji dia kurang sikit. Masa makan. Ni tempat simpan dia lah ni simpan macam tin-tin yang kecil gini ni biasanya untuk simpan peluru lah apa ni. Berat peluru. Ni tengok dia simpan ni. Ni tali video lah apa. Tali video, muzik. Tengok bekas dia simpan dah ada lagi. Tak punah lah jadi dia. Cuma tim besar tu kita tak ada letak di sini dah. Tak ada dah. Untuk tin besar untuk simpan beras. Gagah lari dulu dia. Nampak besar kena pikul. 70 kilo, 80 kilo tu kebanyakan orang boleh. Boleh bawa. Setengah wanita boleh 70 kilo. 80 kilo pada. Sekarang tu beras 25 kilo pun. Ada lagi lah orang tu sekarang ni. Kita boleh tunjuk dia dulu 70 kilo sedang senai-senai bawa. Tapi lah sekarang dah tua dah. Ini gambar-gambar yang kita letak di sini untuk menunjukkan macam ini tujuan kita nak membuktikan bahawa perang gerila yang dilancarkan oleh Parti Komunis Melaya terutamanya Regimen 10 dan Regimen 10 ini adalah pasukan Melayu bukan? Adalah kesinambungan, bersambungan dengan sejarah kita, yaitu sejarah orang Melayu kita melawan penjajah. Semenjak penjajah masuk ke Melaya, orang Melayu kita sudah mulai melawan. Maka yang kita tunjukkan di sini ialah Datuk Maharaja Lela. Ini perang yang dipimpin oleh Datuk Maharaja Lela di Perak. Datuk Bahaman di Pahang. Tok Jangguk ni di Kelantan. Kita tengok nasib Tok Jangguk. Tok Jangguk adalah seorang ulama. Ulama yang terkenal di kawasan dia tu. Tapi apa yang dilakukan oleh penjajah? Digantung hidup-hidup sampai mati. Ini di Haji Abdul Rahman Limbong, ini di Terengganu. Ini Bahaman dia. Bahaman apa nasibnya?
Masih ya. Bahaman kemudian ditangkap oleh penjajah, diusir ke Chiang Mai. Sampai sekarang kita nak cari kubur dia pun tak ada. Tak tahu di mana. Bukan saja Bahaman, dengan pengikut-pengikut dia sekali juga. Ramai. Ini adalah pengumuman perjanjian perdamaian antara kerajaan Malaysia, kerajaan Thailand dan Parti Komunis Melaya. Pengumuman bersama dia. Ini gambar-gambar semasa perjanjian damai Hat Yai ditandatangani di Hat Yai, di Hotel Lee Garden. Ini adalah sebenarnya dua perundingan. Satu adalah perundingan Baling tahun 1955 yang dilakukan antara Parti Komunis Melaya dengan kerajaan persekutuan waktu itu, kerajaan Melaya lah kita kata, yang diketuai oleh Tengku Abdul Rahman, David Masha dan Tan Cheng Lock. Dengan pihak komunis, Chin Ping, Rashid Maidin, Chen Tian. Perundingan ini akhirnya gagal kerana mereka tidak mau bertolak ansur, berkeras memaksa anggota-anggota Parti Komunis Melaya supaya menyerah diri dan melapor diri setiap minggu kepada polis. Dan ini adalah perundingan yang dimulakan dari tahun 1989 dan kemudian berjaya pada tahun 1989 berjaya. Jadi mulanya dilakukan antara Regimen ke-10 kita sini dengan kerajaan Malaysia. Kemudian ditingkatkan ke peringkat tinggi, iaitu antara Parti Komunis Melaya dengan kerajaan Malaysia dan ditambah pula dengan kerajaan Thailand. Ini perundingan tinggi ini diadakan di Phuket lah. Phuket. Tanda tangan di Hat Yai. Perundingan tingkat rendah ni antara Regimen 10 dengan Malaysia ni, ini ulang alik, sekali di Hat Yai, sekali di Pulau Pinang kalau tak salah. Masa dulu dia lepas Perang Dunia Kedua tu, lepas Jepun menyerah tu, Parti Komunis ni sah. Tapi kemudian demo bimbang, penjajah bimbang, nampak komunis ni pengaruh dia kau kuat, rakyat sokong kau banyak. Akhirnya dia umumkan darurat. Darurat, dia kata komunis haram. Pasal haram sampai ke luar ni. Okey, kalaulah siapa nak mari sini, lagu mana Pak kena buat? Berhubung dengan orang yang mengurus bahagian pelancongan. Kalau mereka berminat melawat muzium Regimen 10 ni, kami menyambut hangat. Dan kalau memang sangat-sangat berminat, boleh juga panggil saya untuk memberi penjelasan ataupun berbincang-bincang pun saya sanggup lah. Okey. Terima kasih Pak banyak yang bagi maklumat yang faedah. Okey. Sama-sama.